Terima kasih Adrian di Kota Kinabalu. Assalamualaikum dan salam sehati sejiwa. Syarikat-syarikat penerbangan seharusnya menambah jadual penerbangan pada musim perayaan daripada menaikkan harga tiketnya. Ahli Dewan Undangan Negeri Nangka Dr. Anwar Rabai berkata, kenaikan harga tambang pada musim perayaan membebankan rakyat terutamanya di Sarawak memandangkan ia merupakan satu-satunya jaringan perhubungan antara Sarawak dan Semenanjung Malaysia. Menjelaskan perkara ini kepada media di Kompleks Dewan Undangan Negeri di Putrajaya Kuching, Dr. Anwar turut membidas tuntutan pihak pembangkang yang sengaja menunding jari kepada kerajaan berkenaan isu kenaikan harga tambang tersebut. I propose something illogical, not logical, it's up to them to take it. Tambah beliau, isu tersebut sewajarnya dituju terus kepada pihak syarikat penerbangan atau pemain industri. Lagipun, membangkitkan isu tersebut dengan menuduh kerajaan tidak bertindak kemudian tanpa mengemukakan sebarang cadangan yang bernas bagi beliau sesuatu yang tidak boleh diterima. Negara-negara di Borneo digesa untuk bekerjasama dalam pengurusan air dan sisa ke arah menangani masalah pencemaran air di rantau ini dengan lebih efisien. Menteri Kemudahan Awam Datuk Amar Awan Tengah Ali Hassan berkata usaha ini penting kerana air merupakan antara sumber utama kepada kehidupan dan keselamatan makanan. Beliau berkata demikian pada Majlis Makan Malam untuk meraihkan delegasi pameran dan persidangan air dan sisa Borneo BBWE 2015 edisi ketiga di Kuching. Dalam pada itu, Datuk Amar Awan Tengah berkata penganjuran persidangan tersebut sejajar dengan usaha kerajaan untuk menyelesaikan isu mengenai bekalan air. Beliau berharap agar para delegasi seramai hampir 300 orang dari 6 buah negara dapat mencari penyelesaian yang praktikal dalam menghadapi cabaran dalam pengurusan air serta sisa air. Pada majlis tersebut, Datuk Amar Awan Tengah yang juga Menteri Perancangan Sumber dan Alam Sekitar II turut menyampaikan anugerah Malaysia Water Associations MWA kepada Water Engineering Teknologi Sdn Bhd atas beberapa kejayaan yang dicapai dalam melaksanakan projek-projek pembekalan air di seluruh Malaysia. Antara objektif utama BBWE ialah untuk meningkatkan kesedaran akan pentingnya sumber dan bekalan air serta kesediaan untuk menghadapi cabaran yang akan datang. Usaha berterusan sedang dilakukan oleh pihak kerajaan menerusi Jabatan Pendaftaran Negara JPN Sarawak bagi menangani masalah penduduk di pedalaman yang tidak mempunyai dokumen pengenalan diri. Ini khususnya melibatkan masyarakat Penan seperti di kawasan Murum dekat Pelaga, kira-kira lebih 200 km dari Bandar Bintulu. Kawasan yang mempunyai masalah akses perhubungan jalan raya dan jauh dari pejabat pendaftaran menjadi tumpuan unit khas bergerak UKB JPN Sarawak sejak beberapa tahun yang lalu. Kru RTM berkesempatan mengikut pihak UKB JPN Sarawak menyerahkan serta melakukan pendaftaran bergerak di penempatan semula Penat Long Wat Tegulang Murum. Kita telah melaksanakan beberapa siri lawatan and then hasil daripada lawatan tersebut hampir keseluruhan penduduk di kawasan ini telah memiliki dokumen pengenalan diri. Yang tidak ada tu mereka yang tidak datang berurusan dengan kita lah. Pada program tersebut, 48 dokumen pengenalan diri telah diserah kepada penduduk kawasan Tegulang Murum yang meliputi penempatan Penat Long Wat dan Long Malim. Usaha yang mendapat kerjasama pihak PRS Belaga itu menerusi Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Belaga Iwan Lagang dan Ahli Parlimen Hulu Rejang Datuk Wilson Ugak Kumbung selaras dengan misi menangani permasalahan tersebut sejak dimulakan September lalu. Bukan hanya datang membuat IC tetapi mereka pun menghantar ke sini. Sudah siap, diorang hantar terus ke sini. Ini sangat-sangat membantu masyarakat di sini kerana satu, mereka ini jauh di pedalaman dan masalah pengangkutan. Terutamanya unit khas kita yang senantiasa bergerak ke kampung, bukannya kawasan Penan saja, bahkan kawasan orang ulu yang lain. Jadi saya ucap banyak terima kasih kepada JPN kerana telah buat lawatan untuk buat penyerahan IC juga sejak kelahiran sebab ramai yang tidak dapat pergi Belaga, pergi Bintulu. Jadi program ini baiklah bagi saya. Pada program tersebut turut diedarkan 300 borang kaji selidik penduduk yang tidak memiliki dokumen pengenalan diri bagi kawasan Murum dan Belaga kepada Sylvester Tausin untuk urusan seterusnya oleh pihak JPN Sarawak.
Rotari Cawangan Sarawak dalam usaha membantu 3,000 pesakit katarak terutama di kawasan pedalaman Sarawak melalui projek tanggungjawab sosial CSR tahun ini dan 2016. Ia bagi mengurangkan jumlah pesakit tersebut yang menjangkau lebih 23,000 orang di seluruh Sarawak. Menurut Gubernur Rotary Wilayah 3310 Haji Andre Suharto, jumlah tersebut sangat besar dan perlu dikurangkan dengan memberi bantuan perubatan melalui kerjasama pakar-pakar mata di Hospital Umum Sarawak. Jelasnya, kebanyakan pesakit yang mengidap penyakit ini terdiri daripada golongan yang tidak berkemampuan kerana rawatan melibatkan kos yang tinggi. Bagi mereka yang mengalami katarak dan mereka diam atau tinggal di dalam pedalaman, susah untuk mereka datang ke hospital. Jauh dan mahal. Dan karena demikian, Rotary Club akan membantu membeli dia punya lens. Kita akan mendermakan lens itu kepada hospital. Sehubungan itu, Rotary dedahnya tampil membantu pesakit dengan menggunakan wang bantuan yang disalurkan oleh penderma untuk membiayai segala kos perubatan bagi setiap pesakit yang telah disenarai pendek. Beliau berkata demikian dalam temu bual khas bersama RTM di Kuching. Setakat ini, katanya, cuma ada 5 klinik mata di bawah Kementerian Kesihatan yang beroperasi di seluruh Sarawak dengan jumlah pakar mata yang begitu terhad. Tambahnya, pihaknya juga dalam usaha membawa pakar dari luar untuk membantu menyelesaikan permasalahan tersebut, terutama dalam kalangan golongan keluarga emas yang menyaksikan peningkatan kes pada tahap yang semakin membimbangkan. Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Sarawak memperhebat penguatkuasaan dengan menambah aset baharu terutamanya kenderaan lebih muatan. Menurut Timbalan Ketua Pengarah Pengurusan JPJ Datuk Haji Arifin Cik Mat, perolehan aset-aset baharu ini juga sebagai penggantian aset lama yang dilihat tidak ekonomi untuk dibaik pulih. Jelas Datuk Arifin, JPJ Sarawak juga akan menambah kerjasama dengan Jabatan Hutan bagi menyahut saranan kerajaan negeri dalam kempen membanteras pembalakan haram dan kenderaan lebih muatan. JPJ juga katanya akan menggunakan 9 timbang mudah alih sedia ada untuk tujuan tersebut. Manakala mengenai persepsi orang ramai terhadap integriti anggota JPJ, jelas beliau, pihaknya sentiasa bekerjasama dengan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia termasuk pengenalan sistem biometrik yang lebih mantap. Beliau memberitahu demikian kepada pihak media selepas majlis penyerahan kenderaan penguasa JPJ Sarawak di Ibu Pejabat JPJ Sarawak. Sebanyak 19 buah kenderaan baharu diterima JPJ Sarawak dalam majlis tersebut, termasuk 10 buah pacuan 4 roda dan sebuah van. Majlis Daerah Subis MDS telah berjaya melaksanakan projek-projek pembangunan yang berjumlah hampir 30 juta ringgit pada tahun ini dalam usaha membangunkan daerah Subis ke tahap yang membanggakan. Setiausaha MDS Lolita Jamie Nicholas berkata, MDS turut melaksanakan projek di bawah projek transformasi luar bandar RTP 2015-2016 yang bernilai lebih 20 juta ringgit setakat ini. Antara projek terlibat termasuk pembinaan tebingan Niah, Stadium Berkenu Fasa 1, bangunan perpustakaan baru MDS serta naik taraf bangunan Pasar Batu Niah. Manakala pada tahun lalu projek yang dilaksana melibatkan pembinaan Pusat Transformasi Luar Bandar RTC Sibuti yang pertama di Sarawak selain projek kemudahan pelancongan Pantai Bungai. Bercakap pada Majlis Apresiasi dan Inovasi MDS bersama komuniti di Miri, katanya jumlah peruntukan yang diurus memang terlalu besar jika dibandingkan dengan bilangan staf yang paling kecil dalam kalangan pihak berkuasa tempatan PBT Sarawak dengan hanya 46 perjawatan. Sehubungan itu, beliau berharap pengisian jawatan yang diluluskan terdahulu dan yang baru diluluskan dalam penstrukturan semula pejawatan PBT dapat dipercepat. Ini, katanya, penting bagi meneruskan komitmen tugas serta meningkatkan kualiti penyampaian perkhidmatan kepada rakyat, terutama staf di bahagian kerja awam, penilaian dan kadaran, penguatkuasa dan perpustakaan. Turut hadir Timbalan Residen bahagian Miri Abdul Aziz Muhammad Yusof, mewakili Menteri Muda Pendidikan Awal Kanak-Kanak dan Pembangunan Keluarga, Rozi Yunus. Pelbagai acara diadakan termasuk penyampaian sijil perkhidmatan cemerlang MDS, sijil penghargaan kepada komuniti, serta penyampaian hadiah pertandingan kebersihan dan keceriaan kampung peringkat MDS 2015. Setakat ini dahulu semangat berita dari Sarawak untuk Lintas Langsung Nasional 5 petang ini. Berita seterusnya bersama Nur Amalina di Melaka.